Kita start dengan apa yang kita nak buat daripada hari ni, daripada malam ni berkaitan dengan hari Jumaat. Pertama sekali kita tahu hari Jumaat adalah hari raya bagi orang Islam. Walaupun raya Aidilfitri kita tak tahu kita dapat sambut macam mana pada tahun ni, dapat balik kampung ke tidak dan sebagainya. Tetapi hari Jumaat sebenarnya adalah hari raya bagi orang yang beriman. So malam ni sebenarnya kita dah masuk malam raya bagi orang yang beriman. Maknanya orang yang beriman ni setiap minggu dia ada hari yang special. Dia ada hari Jumaat, hari yang mulia. Perasan ke tidak? Sebelum kita ada PKP ni, ramai yang bekerja di pejabat. Yang bekerja di pejabat, hari Jumaat dia rasa special kerana itu adalah hari yang terakhir dia bekerja untuk dia cuti. Maka dipanggil bukan Friday tapi Friday, kan? Ye, dia seronok kan? Pasal besok dia boleh cuti. Jadi itu satu benda normal. Tetapi nak merasai keistimewaan, kemuliaan hari Jumaat tu kurang sikit dirasai. Kecuali bagi orang yang bercuti pada hari Jumaat, orang Kedah, Kelantan, Terengganu yang cuti pada hari Jumaat, Johor kan, ada 4 negeri ni yang cuti pada hari Jumaat. Itu pun sebahagian rasa dia punya kemuliaan dari segi spiritual, sebahagian lagi rasa semata-mata kerana cuti hujung minggu. Jadi apa kata, bermula daripada sekarang kita hadirkan dulu dalam hati kita, kita rasakan dulu bahawasanya hari Jumaat adalah hari raya, hari yang menggembirakan untuk rohani kita. Jadi bila kita bincang tentang hari raya, hari Jumaat adalah hari raya bagi orang yang beriman, kadang-kadang kita tak rasa sebab kita sibuk dengan kerja, kita sibuk dengan kita punya aktiviti harian, yang menyebabkan kita tak rasa pun bahawasanya ia adalah satu perkara yang best bagi kita, ataupun kita rasa macam kita kata biasa je hari Jumaat dengan hari yang lain, melainkan cuma ada sembahyang Jumaat. So bila sekarang ni tak ada sembahyang Jumaat, ramai yang rasa macam hari Jumaat dah hilang dia punya special dia, sebab dah tak ada sembahyang Jumaat. Itu bagi orang lelaki. Bagi orang perempuan mungkin masih lagi rasa. Bagi orang lelaki, banyak yang dia dah mula tak rasa dah. Dia kata hari Jumaat dengan hari yang lain, bahkan tak perasan pun hari Jumaat tu ada. Rasa macam Jumaat ke ni? Macam tu. Macam malam ni kan, kita kata malam ni malam Jumaat. Sampai ada yang rasa macam malam ni malam Jumaat ke? Sebab apa? Sebab kita tak merasai kata Jumaat adalah hari yang paling mulia dalam seminggu, bahkan ia adalah hari raya bagi orang yang beriman. So itu poin yang pertama kita bincang, kita kata berkaitan dengan hari raya bagi umat Islam. Itu yang pertama dalam hadis Nabi SAW, macam mana kita nak rasa benda tu adalah gembira, benda tu adalah seronok, benda tu bukan benda yang biasa-biasa, bukan macam hari biasa. Kalau tak ada sembahyang Jumaat, sekarang ni PKP tak ada sembahyang Jumaat, so macam mana kita nak rasa specialnya Jumaat tu, bukan hanya semata-mata macam hari yang lain yang kita bangun tidur pada waktu pagi. Satu, kita ingat hadis Nabi SAW. Nabi bagi tahu bahawasanya tak ada satu hari yang terbit matahari padanya lebih afdal daripada hari Jumaat. Tak ada hari yang lebih afdal padanya terbit matahari melainkan hari Jumaat. Itu yang pertama. So kalau kita ingat hadis ni, kita akan rasa hari ni hari yang special. Nombor satu. Yang kedua, kita ingat ada satu waktu yang doa mustajab bagi hari Jumaat, bermula daripada malam Jumaat, daripada sekarang sampailah besok petang selagi mana matahari belum terbenam. Itu dua, iaitu matahari, selagi mana matahari belum terbenam esok, ada waktu yang doa mustajab. Jadi kita pun akan rasa seronok sebab ni best ni. Yang ketiga, macam mana nak rasa best hari Jumaat? Yang ketiganya adalah bila kita tahu bahawasanya hari Jumaat ini adalah hari penghulu hari, dan kita nak banyak berselawat kepada penghulu segala Nabi Muhammad SAW. So hari ini jadi istimewa sebab kita ada banyak menyebutkan nama kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Dia akan jadi rasa seronok sebab dirasa kata inilah dia hari yang dalam seminggu yang paling banyak aku nak sebut nama kekasih aku, nama Nabi Muhammad SAW. Orang yang mencintai Nabi SAW, dia akan rasa hari Jumaat itu hari yang istimewa. Yang keempat, bila kita bersiap,
Bersiap untuk hari Jumaat ni, bila kita bersiap untuk hari Jumaat bermula daripada petang Khamis. Kalau kita siap daripada petang Khamis untuk hari Jumaat, maka hari Jumaat tu juga secara automatik kita akan rasa special. Sebab kita dah didik diri kita dah set dalam minda kita, dalam kepala kita kata, okey, hari ni special, sampai aku dah bersiap. So persiapan tu sendiri akan menyebabkan kita dah rasa special. Ini kita sedang memberitahu kepada subconscious mind kita bahawasanya hari ini adalah hari yang mulia, malam ini malam yang mulia, kan? Jadi apa persiapan dia nanti kita bincang. So bersiap itu sendiri akan mendatangkan rasa seronok untuk datangnya hari Jumaat. Macam nak Ramadan kan, kalau Ramadan tu dia akan rasa special bila kita bersiap daripada sekarang. So bila sampai saja Ramadan, kita akan rasa seronok, kita akan rasa special. Okey, jadi empat perkara yang saya sebutkan tadi. Kalau kita boleh ulang balik, yang pertama, macam mana kita nak rasa specialnya hari Jumaat adalah bila kita ingat hadis-hadis tentang kelebihan hari Jumaat, iaitu tidak ada hari yang matahari terbit lebih afdal daripada hari Jumaat, ataupun kata-kata para ulama menyatakan hari Jumaat adalah hari yang paling mulia dalam setahun kecuali hari Arafah. Hari Arafah hari yang paling mulia, nombor 2 hari Jumaat dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Jadi bila kita ingat dua perkara tu, dua fakta tu, mungkin kita akan makin gembira. Tu dari segi ilmu, knowledge kan. Yang kedua kita sebutkan tadi tentang kita ingat adanya waktu doa mustajab. So kita teringin sangat nak doa banyak-banyak, rasa aku nak hari ni hari special sebab ada waktu yang doa mustajab, kan. Yang ketiga saya sebut tadi apa dia? Yang ketiga adalah apabila kita banyakkan berselawat pada Nabi SAW pada hari Jumaat. Jadi kita rasa hari ni special sebab hari ni aku banyak menyebut nama kekasih Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, macam mana nak rasakan hari yang special, hari raya bagi orang yang beriman adalah dengan persiapan. So kalau ada empat perkara ni, memang best. Memang hari Jumaat tu dia akan jadi rasa something lah. Dia hari yang berbeza daripada hari-hari yang lain. Okey. So kita pergi kepada persiapan. Sebab betul ada yang kata hari Jumaat tak dapat sembahyang Jumaat kan, dan sebagainya kan. Jadi itu yang saya sebutkan tadi ni waktu PKP ni kita cuba ajar diri kita supaya menghargai Jumaat kerana hari tersebut, bukan hanya semata-mata solat Jumaat. Bagi orang perempuan dia tak ada solat Jumaat pun, tapi selama ni dia boleh rasa special hari Jumaat. Sebagian rasa special, sebagian tidak. Jadi bagi orang lelaki, bila dia tak dapat sembahyang Jumaat, dia akan rasa macam kesunyian, dia rasa boring, dia rasa macam rindu. Alhamdulillah, rindu tu sendiri adalah pahala. Rindu tu sendiri adalah pahala. Tetapi kita nak pastikan supaya kita dapat juga pahala dalam keadaan kita menghargai Jumaat selayaknya. Bahkan di sana adalah khabar yang walaupun lemah di kalangan sebahagian para ulama mengatakan bagi Allah pada setiap Jumaat ada 600,000 orang yang Allah Ta'ala bebaskan daripada api neraka. Di sana ada khabar yang lain, siapa yang mati pada hari Jumaat ataupun pada malam Jumaat, maka dia tulis sebagainya pahala orang yang mati syahid dan diselamatkan daripada fitnah kubur, kan? Jadi bila kita ingat perkara ini, memang kita akan lebih ini special, kan? Berkaitan dengan doa pada hari Jumaat pula, kita tengok doa pada hari Jumaat memang Allah SWT sembunyikan. Allah Ta'ala tak bagi tahu pada kita, kan? Allah Ta'ala tak ceritakan pada kita bila pada waktu yang tertentu, macam Lailatul Qadar juga. Yang menyebabkan apa dia? Menyebabkan kita akan pulun daripada bermula pada waktu maghrib tu kita dah pulun sampailah petang asar besok, kan? Buat doa. Kerap berdoa, sebab apa? Inilah dia waktu yang doa mustajab. Ada waktu yang doa mustajab, kita pun tak tahu bila. Jadi kita pun akan pulun. Memang sebahagian daripada para ulama sebut waktu doa yang mustajab itu adalah akhir petang Jumaat, maknanya selepas asar menuju ke maghrib pada hari Jumaat. Jadi besok petang lah, dekat-dekat nak maghrib tu, itu antara waktu doa mustajab. So kita manfaatkan betul-betul besok. Jadi jangan kita tinggalkan. Kalau orang yang bekerja kan, kalau yang bekerja kadang-kadang dia terlepas, kan, mana ni, sebab dia balik kerja tu dah petang, kadang penat, semua dia tak perasan pun itu adalah waktu doa mustajab. So itu antara waktu yang disebutkan oleh
para ulama sebagai antara waktu yang doanya mustajab. Dan ada juga yang kata waktu imam naik atas mimbar. Sekarang ni tak ada sembahyang Jumaat. So macam mana waktu tu? Maknanya waktu tengah hari Jumaat. Sewaktu tengah hari Jumaat. Sebahagian daripada para ulama sebut waktu tengah hari Jumaat. Okey. Dan ada yang kata daripada waktu khutbah sampai waktu bagi salam. Apa pun maknanya waktu tengah hari lah, waktu tengah hari Jumaat. So ada yang kata waktu petang lepas asar sebelum maghrib, satu lagi kata waktu tengah hari. Ada juga yang kata pada waktu malam, sebab ada hadis-hadis yang lain cerita tentang waktu malam. Waktu malam memang antara waktu yang Allah mustajabkan doa. Apa pun dari segi keseluruhannya para ulama sebutkan memang sebenar-benarnya tak ada siapa yang tahu. Hakikatnya sebenarnya tak ada siapa yang tahu bila, petang ke, malam ke, pagi ke, tak tahu. Jadi kita banyakkan berdoa. Lepas tu yang ketiga saya sebutkan tadi tentang selawat pada Nabi SAW. Selawat pada Nabi, ya memang dalam hadis ada sebutkan tentang Nabi suruh banyakkan berselawat pada Nabi hari Jumaat. Jadi kita cuba banyakkan. Banyakkan macam mana? Kalau dah biasa berselawat satu hari 100 kali, naikkanlah jadi 200, 300, 400. Siapa yang biasa selawat 10 kali sehari, naikkanlah jadi 50, 100 dan sebagainya. Maknanya banyakkan daripada biasa. Jangan sama je kita punya selawat daripada dulu sampai sekarang. Okey. Yang keempat adalah persiapan. Kita sebut. So persiapan. Macam mana? Bila kita bersiap, kita akan rasa okay, this is special. Hari ni memang hari yang special. Hari Jumaat adalah hari yang special. Dia bukan hari calang-calang, bukan sama macam hari yang biasa. Sebab kita prepare. Hari biasa kita tak prepare sangat, tapi hari Jumaat kita prepare. So apa dia yang kita perlu bersiap? Pertama sekali, persiapan untuk hari Jumaat bermula daripada petang Khamis. Petang Khamis. Adanya kelebihan hari Jumaat bermula daripada petang Khamis tu sendiri sebenarnya. Jadi daripada petang Khamis tu kalau kita bersiap semua, kita dah dapat pahala memuliakan hari Jumaat. Jadi kita dapat pahala yang sangat-sangat besar bermula daripada petang Khamis sebenarnya. Jadi sekarang dah terlambat, tak apa, kejap lagi ada lagi. Lepas kita live kita boleh siap lagi, ataupun paling tidak persiapan dari segi mental kita. So ini antara persiapan kita. Sekarang ni kita dengan kuliah, ini salah satu persiapan kita untuk mendapatkan Jumaat yang terbaik. Seterusnya, okey. So persiapan tadi kita sebut persiapan mula pada petang Khamis. Petang Khamis dah prepare. Berapa ramai agaknya di kalangan kita yang petang Khamis dah siap untuk Jumaat kan? Berapa ramai di kalangan kita yang petang Khamis dah siap untuk hari Jumaat? Kalau ada, masya-Allah kan. Okey, siapa nak siap? Anda siapnya ada. Antaranya adalah yang pertama kata Imam Al-Ghazali adalah dengan membersihkan pakaian. Maksudnya menyiapkan pakaian. Besok nak pakai apa? Petang Khamis biar dah ada. Okey, kalau kita lambat dah sekarang ni, so mula daripada malam ni lah. Prepare dah. Besok nak pakai apa? Walaupun PKP sekarang, janganlah semata-mata besok dah fikir. Tak adalah, besok sama je macam hari ni, macam semalam, macam kemarin pakai baju kelawar. Isteri pakai baju kelawar, suami pun pakai baju kelawar. Bak kata Tan Sri, Perdana Menteri kita baru ni. Kan? Jadi preparekan siap-siap. Besok ni hari special. Pakaian aku juga special sebab besok hari Jumaat. So bersiap daripada petang Khamis, macam petang tadi ni lah, ataupun malam ni, apa besok nak pakai. Dan juga sebahagian ulama sebut begitu juga, antaranya adalah wangian. Siapkan juga. Maknanya kalau dah bukan PKP, katalah minyak wangi kita habis, petang Khamis tu kena prepare, pergi beli minyak wangi. Wangian juga disiapkan untuk dipakai pada hari Jumaat. Okey, jelas. Kemudiannya, dan dengan banyak bertasbih serta istighfar sejak daripada selepas asar hari Khamis. Maknanya zikir kita, istighfar kita mula daripada petang Khamis. Bila kita istighfar banyak-banyak, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Jadi besok ni hari Jumaat kita nak beribadat, ataupun malam ni malam Jumaat, dia jadi ringan. Kita ni payah nak beribadat sebab dosa kita banyak.
Dosa kita pada Allah banyak, dosa kita pada manusia banyak. Jadi kita banyakkan istighfar. Bermula daripada petang Khamis. Istighfar, astaghfirullahalazim, ataupun astagfirullah. Dan apa-apalah cara-cara istighfar, kan? Allahumma ighfir li dhunubi ya Allah, Allahumma ighfir li dhunubi ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah, aku banyak dosa ya Allah. Ulang-ulang, kan? Dan juga bertasbih. Ada yang kata, ustaz, wangian kalau ada alkohol macam mana? Boleh, tak ada masalah. Wangian ada alkohol bukannya najis, tak ada masalah. Kemudiannya dan berniatlah untuk puasa Jumaat tetapi bersama dengan Khamis atau Sabtu, kerana kalau puasa hanya pada hari Jumaat dilarang oleh Nabi SAW. Ini bagi mereka yang nak berpuasa. Bagi mereka yang nak berpuasa, maka niatlah puasa pada malam Jumaat. Fa idza tala 'alaika as-subh, maka apabila terbit bagimu ataupun terbit ke atasmu subuh, maknanya bila dah subuh, Imam Al-Ghazali kata maka mandilah. Ya, kerana waktu mandi Jumaat bermula dengan demikian. Okey. Dan pahala untuk berpuasa, pahala untuk mandi pada pagi Jumaat, dia adalah mandi yang sangat-sangat dituntut sebenarnya. Tetapi yang sangat dituntut pada siapa? Bagi siapa yang menunaikan solat Jumaat. Bagi kita yang tak pergi solat Jumaat, mungkin melainkan Imam Bilal apa semualah yang pergi masjid sembahyang Zuhur, selain daripada itu kita tidaklah ada pahala yang maknanya bersangatan, sangat-sangat dituntut. Kita boleh juga mandi pada pagi Jumaat dengan niat memuliakan pagi Jumaat tu, tetapi dia tidaklah dikira sebagai yang sunat yang sangat-sangat dituntut tu. Itu je beza dia. Maknanya mandi tak ada masalah, boleh dapat pahala sebab nak memuliakan hari yang istimewa ni. Tapi dia tidak dapat yang seperti mana kita kata tadi tuntut, sebab yang pahala yang dikatakan sunat mandi yang sangat-sangat dituntut itu adalah untuk mereka yang pergi solat Jumaat, Okey. Seterusnya, kemudiannya berhiaslah dengan pakaian yang putih. Pakaian putih. Sebab saya dah siap pakai putih dah ni. Pakaian putih adalah pakaian yang paling Allah Ta'ala suka. Okey, jelas. Pakai putih, kemudiannya, gunakanlah daripada wangian yang paling wangi yang engkau ada. Okey. Tadi berhias dengan pakai putih. Kemudiannya pakai wangian yang paling special yang kita ada. Maksudnya, okey, kita kadang-kadang ada 2-3 botol minyak wangi, tapi ada minyak wangi yang memang kita sayang, mahal mungkin, bau dia paling sedap dan sebagainya, kan. So yang paling special tu kita reserve untuk hari Jumaat. Okey, yang paling special kita reserve untuk hari Jumaat. Okey. Seterusnya, dan berlebihanlah dalam membersihkan badanmu dengan mencukur, dengan menggunting, trim misai, ketip kuku, gosok gigi dan juga semua jenis-jenis kebersihan lah, ataupun mengelokkan bau badan dan sebagainya. So maknanya, senang ceritanya, bila kita cerita tentang kebersihan, orang Islam memang diajar untuk bersih pada setiap hari. Memang kita ni diajar untuk kita bersih pada setiap hari. Memang alhamdulillah, kan, kita akan mandi, kita akan jaga penampilan diri kita dan sebagainya, betul lah. Tetapi hari Jumaat lebihkan lagi. Lebihkan lagi macam mana? Contohlah kata kita ada macam saya kan, ada jambang contohnya, ataupun ada janggut. So, trim bagi clear, kan. Kuku kita potong pada hari Jumaat ataupun petang Khamis, petang Khamis. Macam saya alhamdulillah petang tadi dah potong dah. So petang Khamis ataupun pada hari Jumaat, kuku misai, trim balik, jangan sampai tutup bibir, kan. Siapa yang dah memang sampai tutup bibir tu cepat-cepat gunting, jangan bagi sampai tutup bibir, kan. Okey, maknanya bersihkan lebih. Kalau ada bulu ketiak ke apa ke, cukur ataupun potong ataupun cabut pulang. Maknanya yang pentingnya adalah kita
berlebihan pada membersihkan diri pada hari Jumaat itu adalah pahala. Okey. Seterusnya adalah pergi segera ke masjid. Yang itu bagi lepas PKP lah, insya-Allah lepas PKP maka digalakkan untuk pergi segera ke masjid. Pergi segera ke masjid, maknanya apa pergi segera ke masjid ni? Bagi orang lelaki lah, bagi yang wajib untuk sembahyang Jumaat, maka dia pergi segera ke masjid. Daripada sekarang lagi dah berazam daripada sekarang dah berazam, nanti bila aku dapat pergi ke masjid, aku nak pergi masjid awal. Sekarang ni kan kita kata rindu kan, ramai yang kata rindu nak sembahyang Jumaat, rindu nak sembahyang Jumaat, rindu nak sembahyang Jumaat. Buktikan rindu kita pada sembahyang Jumaat dengan kita pergi awal bila kita dapat sembahyang Jumaat nanti, baru betul rindu kan. Kalau kita kata rindu tapi pergi kedai mamak lagi cepat daripada pergi sembahyang Jumaat, something wrong. Betul ke rindu sebenarnya kan? Kalau betul rindu, kita akan pergi awal kan. Awal ni mula daripada bila? Awal ni sebenarnya mula daripada lepas subuh. Maknanya awal tu mula daripada situ. Pagi, katalah tak boleh pergi awal sangat pun, katalah nak sarapan dulu ke apa ke, tak apalah, pukul 8 pagi, pukul 9 pagi, pukul 10 pagi, 11 pagi. Jangan sampai khatib dah naik atas mimbar baru kita kelang kabut pergi. Kalau khatib dah naik ke mimbar baru kita pergi, malaikat pun dah catat, dah tutup dah buku catatan tu, buku rekod kehadiran tu dah tutup. Buku rekod kehadiran dah tutup. Dalam hadis sebut malaikat akan duduk kat tepi mimbar dengan khutbah. Malaikat yang tadinya ambil rekod kehadiran orang yang datang ni, nanti dia tutup buku, dia pergi duduk tepi mimbar untuk dengar khutbah. So kita sekarang ni kena berazam datang awal ke masjid. Datang lambat pun dapat juga, bukan tak dapat pahala, bukan tak dapat, tetapi yang apa maknanya rugi, dia tak dapat pahala datang awal tu. Rugi. Okey, seterusnya ada satu kata-kata ada satu kata-kata yang mudah-mudahan menyentap kita kerana disebutkan kata-kata ni kata ulama bukan hadis. Berkata para ulama, dikatakan bahawasanya manusia ni nak tengok dekatnya dia pada pandangan Allah pada hari akhirat nanti, tengok kepada berapa awal dia pergi sembahyang Jumaat. Okey, berapa awal dia pergi sembahyang Jumaat, macam itulah berapa dekat dia dengan Allah, pandangan Allah Ta'ala pada hari akhirat nanti. Maknanya kalau kita ni datang awal, kita ni di akhirat VIP, dapat duduk depan. Tapi kalau lambat dia pergi sembahyang Jumaat, maknanya belakang-belakang lah nanti dekat hari akhirat nanti. Ini kata para ulama. Okey, seterusnya bila dah masuk masjid, cari saf pertama. Tapi kalau orang dah ramai, jangan langkah orang sampai menyakitkan orang. Ni pun ada juga, dia nak depan punya pasal dia sanggup pijak orang, lepas tu sampai depan tu dah penuh dah sebenarnya, tapi dia tepi bagi aku duduk juga kan. Itu tak baik. Kemudiannya sebelum duduk, sembahyang dulu tahiyatul masjid, walaupun khatib dah berkhutbah, walaupun khatib dah mula khutbah, sembahyang juga tahiyatul masjid. Dan kalau kita datang awal tadi tu, sebaik-baiknya adalah kita solat 4 rakaat paling kurang, main sunat. Kalau awal kan sembahyang 4 rakaat. Dan Imam Al-Ghazali ajar, kalau kita boleh try amalkan ni kan, Imam Ghazali ajar 4 rakaat tu, setiap rakaat lepas baca Fatihah, baca surah Al-Ikhlas 50 kali. Al-Ikhlas 50 kali. Al-Ikhlas pendek je, 50 kali sekejap je sebenarnya. Tapi cubalah, tapi kena datang awal lah. Kalau datang dah dekat-dekat azan, memang tak sempat lah. Jadi saya sebut ni untuk sahabat-sahabat yang dah rindu sangat lagi sembahyang Jumaat tu kan. Jadi berazam dulu daripada sekarang. Berazam dulu daripada sekarang. Aku nak cuba buat benda ni. Aku datang pukul 11 pagi. 11 tu kira awal lah bagi kita kan. 11 pagi aku nak cuba sembahyang 4 rakaat. Lepas sembahyang, lepas amin, Fatihah, amin, baca qul huwallahu ahad. Berapa kali? 50 kali. Kan? 50 kali setiap satu rakaat, maknanya 200 kali 4 rakaat. Okey. Seterusnya jangan lupakan surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi, surah Yasin, surah Ad-Dukhan, surah As-Sajdah dan juga surah Al-Mulk.
Ni surah-surah yang popular. Kan? Surah Kahfi, surah Yasin, surah Ad-Dukhan, surah Sajdah dan surah Al-Mulk. Okey. Boleh 5 surah tu. Yang ini kalau boleh jangan lepaskan, khususnya pada malam Jumaat. Pada malam Jumaat. So malam Jumaat kalau boleh dapat baca 5 surah ni, itu yang terbaik. Kalau tak dapat juga, maka Kahfi kita boleh buat sama ada malam Jumaat ataupun pagi Jumaat. Malam Jumaat ataupun pagi Jumaat. Okey. Ada soalan, Ustaz, lepas solat Jumaat, solat sunat tu niat solat sunat lepas Jumaat ke lepas Zuhur? Ba'diyah Jumaat. Kalau sembahyang Jumaat, sembahyang lepas daripada tu dipanggil Ba'diyah Jumaat. Dia bukan selepas daripada Jumaat. Okey. Surah Kahfi, ada satu hadis, siapa yang membaca surah Kahfi pada malam Jumaat ataupun pada siang Jumaat. So dua tu kan. Malam Jumaat ataupun siang Jumaat, maka diberikan cahaya daripada Jumaat tersebut kepada Jumaat yang akan datang. Jadi dua-dua boleh, sama ada pada waktu malam ataupun pada waktu siang. Yang paling bagus dua-dua baca. Maknanya malam pun baca, siang pun baca. Okey. Siapa yang tak mampu nak baca surah-surah tu? Sebab saya tahu di sekalangan kita ni, di kalangan sahabat-sahabat kita, ada yang tak dapat. Yalah, dia nak baca surah Kahfi, dia rasa macam Allah panjangnya Ustaz, kan? Surah Ad-Dukhan, Allah panjang, kan? Macam-macam lah semua sekali. Maknanya surah Al-Mulk pun dia rasa panjang. Surah apa lagi? Yang kita tadi, surah Sajdah kan? Surah Sajdah pun dia rasa panjang. Maka caranya macam mana disebutkan oleh para ulama, macam Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali kata banyakkan membaca surah Al-Ikhlas. Banyakkan baca surah Al-Ikhlas. Ulang baca surah Al-Ikhlas. Kan? Ulang baca surah Al-Ikhlas. Okey. Kemudiannya ada soalan, apa kelebihan baca surah-surah tu? Tadi saya dah sebut tentang surah Al-Kahfi, surah Al-Mulk juga kita tahu surah yang menjadi kita panggil kita punya teman di dalam kubur, jadi peguam bela kita nanti. Kemudiannya surah As-Sajdah, dalam hadis ada sebutkan tentang siapa yang baca surah As-Sajdah, maka tauhidnya, keimanannya jadi kuat, keyakinannya menjadi kuat. Surah Ad-Dukhan disebutkan Allah akan membina untuknya rumah di syurga. Ada yang tanya kenapa surah Sajdah baca pada pagi Jumaat subuh? Sebab Nabi SAW yang buat begitu. Nabi SAW solat Jumaat pada waktu pagi Jumaat sembahyang subuh, Nabi baca surah Sajdah dan surah Al-Insan. Kalau tak larat nak baca dua surah tu, rasa panjang kan, tak apa-apa lagi, rasa macam ya Allah, Sajdah dengan Insan macam mana ni, macam mana kan. Jadi macam mana caranya? Maka bacalah, gantinya adalah baca Sabbihisma Rabbikal A'la dengan Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah. Kemudian ada yang tanya pula, dia kata kalau Al-Kahfi tu cukup baca 10 ayat je? Jawapannya tak cukup. Hadis ada sebut tentang siapa yang menjaga, yang menghafal 10 ayat pertama, dalam satu riwayat 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi, selamat daripada fitnah Dajjal. Betul, selamat daripada fitnah Dajjal. Tetapi untuk dapat kelebihan yang hari Jumaat tu, baca Al-Kahfi semua 110 ayat daripada surah Al-Kahfi. Okey. Itu yang dapat dia punya kelebihan dia yang paling besar. Baca 10 ayat tu dapat yang disebutkan tadi, selamat daripada fitnah Dajjal. Tapi kita nak yang dapat cahaya daripada Jumaat ni sampaikan Jumaat akan datang semua tu, itu perlu baca Kahfi semuanya sekali, satu surah. Okey, satu surah. Dia tak cukup dengan 10 ayat sahaja. Okey. Ada yang tanya tadi, saya terperasan tadi, surah apa yang jadi peguam bela dan kubur tu? Surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Okey. Seterusnya, banyakkan berselawat. Tadi kita dah sebut dah, banyakkan selawat pada Nabi SAW pada hari Jumaat.
Jadi kita semua sama, kita semua banyakkan berselawat pada esok hari. Tak kira kita solat Jumaat ataupun tidak kan. Seterusnya bila dah start khutbah, kita pendiam, jangan bersembang. Ini semua kita tahulah. Selepas daripada solat Jumaat, jangan lupa untuk kita membaca Al-Fatihah, baca surah Al-Ikhlas, baca 3 kul lah, baca 3 kul kan, 7 kali. Itu yang paling baik sekali. Ada yang tanya, Ustaz, kalau surah Kahfi, surah Al-Mulk apa semua tu, kalau dia hafal dia boleh baca tak waktu haid? Jawapannya tidak, sebab itu dikira sebagai membaca tilawah Al-Quran dengan niat tilawah. Kalau niat tilawah Al-Quran tak boleh dibaca ketika uzur. Okey, kemudiannya selepas daripada solat Jumaat, jangan lupa solat sunat 2 rakaat atau 4 rakaat ataupun 6 rakaat, semuanya boleh. Sama ada sembahyang 2 rakaat ataupun 4 rakaat ataupun 6 rakaat. Kemudiannya kekallah di masjid sampai waktu maghrib ataupun waktu asar. Sampai gitu sekali. Kata Imam Al-Ghazali, kalau boleh sampai waktu maghrib ataupun waktu asar duduk. Maknanya jangan keluar kalau boleh lah. Sebab apa? Sebab dia nak dapatkan waktu yang doa mustajab tu. So dia nak fokus betul-betul. So besok kita pun macam tu kan. Besok petang walaupun kita tak pergi semayang, tapi jangan buat benda lara besok petang. Besok petang tak payahlah duk tengok cerita, tengok TV, tengok Netflix, tengok apa kan, Astro ke apa ke. Kita cuba elakkan, kita buat benda yang paling baik, iaitu kita banyakkan berdoa kan, ataupun buat benda-benda yang lain lah, majlis ilmu dan sebagainya. Sebab Imam Al-Ghazali sebut majlis ilmu yang bermanfaat cantik sangat kalau kau boleh datang pada hari Jumaat. Majlis ilmu yang bermanfaat kan. Okey, ada soalan yang bagus, kata Ustaz, kalau surah tu panjang sangat ambil baca, tapi boleh tak pegang handphone je? Jawapannya boleh, insya-Allah boleh. Okey, seterusnya banyakkan berdoa sampai terbitnya sampailah tenggelamnya matahari kan. Daripada waktu pagi tu, daripada malam ni lah sebenarnya, sampailah waktu terbenamnya matahari besok, banyakkan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu adalah lebih kuranglah beberapa perkara yang kita boleh buat pada hari Jumaat.